Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1. Kami di sini akan membentangkan hasil kajian tugasan yang telah kami selesaikan, iaitu kajian berkenaan Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar. Pada hari ini, saya akan membentangkan sedikit ringkasan biodata berkenaan tokoh negara kita. Zakbar dilahirkan pada tanggal 16 September 1895 di Kampung Bukit Kertas, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau lahir hasil daripada perkahwinan bapanya Ahmad yang berketurunan Bugis berasal dari Linggi dengan ibunya Intan binti Awaluddin yang berasal dari Batu Kikir. Beliau lahir selepas 5 tahun perkahwinan ibu bapanya. Beliau ditekankan untuk mendalami ilmu agama sejak beliau berusia 5 tahun oleh bapanya untuk membaca kitab suci Al-Quran. Beliau juga mahir berzanji, bersyair dan juga berpantun hasil didikan bapanya. Ketika beliau berumur 12 tahun, beliau telah mula bersekolah. Beliau lewat memulakan persekolahan ekoran daripada tiada sekolah yang dibuka melainkan pondok dan surau ketika itu. Beliau mempelajari ilmu agama dengan bapanya yang juga merupakan seorang pengajar Al-Quran di surau. Ketika beliau mula bersekolah, beliau merupakan pelajar yang jauh lebih pintar jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang lain. Beliau mempunyai pelbagai kemahiran hasil dari didikan dan tunjuk ajar bapanya sendiri. Ini menyebabkan beliau telah dinaikkan ke darjah 3 secara automatik. Pada November 1909, beliau telah menduduki peperiksaan Scholarship Examination 1908 dan beliau telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Beliau merupakan pelajar terbaik dalam kalangan 265 pelajar di seluruh Negeri Sembilan, sekaligus melayakkan diri beliau untuk menyertai Malay College Kuala Kangsar atau Christian Brothers Schools di Seremban atau menjadi seorang guru pelatih. Namun begitu, beliau telah memilih untuk menjadi guru pelatih walaupun beliau berpeluang untuk menyertai sekolah Inggeris. Hal ini ekoran bapanya tidak menginginkan beliau bersekolah di sekolah Inggeris kerana risau akan anaknya menjadi kafir akibat pengaruh kuat Inggeris. Beliau kemudiannya telah membuat rayuan tanpa pengetahuan bapanya kepada orang Inggeris dan hasilnya, beliau berjaya diterima ke St. Paul's Institution di Seremban. Setakat itu sahaja pembentangan ringkasan biodata tentang tokoh penting dalam negara kita iaitu Zakbar. Dengan ini, saya akan memberi ruang dan peluang kepada rakan saya Muhammad Nazrul untuk meneruskan pembentangan kami pada hari ini dengan isinya berkaitan sumbangan Zakbar dalam pendidikan di negara kita. Terima kasih kepada Wan Muhammad Aiman atas pembentangannya yang begitu jelas. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan berkaitan sumbangan Zakbar dalam pendidikan di negara kita. Pertama sekali, Zakbar berpendapat bahawa faktor utama yang menyebabkan kemunduran dalam kalangan orang Melayu adalah kelemahan mereka dalam pendidikan. Beliau menyedari bahawa pendidikan adalah ejen perubahan sosial yang sangat penting. Beliau menyarankan orang Melayu mempelajari ilmu pendidikan supaya dapat menggunakan ilmu yang dituntut untuk kemajuan dunia dan kebahagiaan akhirat. Beliau juga memberi penekanan kepada penguasaan bahasa asing sebagai satu sumber atau perantaraan untuk membolehkan orang Melayu bertutur dengan masyarakat asing. Contohnya seperti bahasa Inggeris. Zakbar juga sering bertelingkah dengan konsep pendidikan penjajahan. Beliau mengharapkan pendidikan dapat melahirkan manusia Melayu dan Muslim yang berguna. Beliau juga mahu anak-anak perempuan Melayu berpendidikan seperti anak-anak lelaki yang mana wajib diberi pelajaran dan pendidikan. Beliau tidak mahu anak-anak perempuan Melayu diejek oleh penjajah sebagai kerani dapur kerana tidak berpendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 1930, anak-anak perempuan Zakbar diejek kerani dapur ketika bersekolah di Tanjung Malik. Beliau pernah menerima surat layang yang mengatakan perbuatannya itu terlampau moden dan terlampau bebas serta melampaui batas Islam kerana memindahkan anak-anaknya bersekolah di Kuala Lumpur. Orang Melayu ketika itu risau anak-anak beliau berjalan berkepit-kepit dan berpelukan
dengan bangsa dan agama lain di sekolah. Inggeris mahukan anak-anak Melayu dididik sekadar memberi pelajaran dasar atau elementary kerana orang-orang Melayu hanya diperlukan untuk kekal menjadi para petani. Tetapi berlakunya percanggahan yang mana Zakbah mahukan orang-orang Melayu maju dalam segala lapangan. Zakbah berpandangan supaya kerajaan British bertanggungjawab sepenuhnya memberikan pendidikan yang sempurna kepada orang Melayu. Beliau mahu mewujudkan universiti yang berasaskan konsep Melayu dan Islam. Beliau beranggapan penubuhan universiti harus bermula dengan sekolah-sekolah yang sempurna, kolej-kolej Islam dan akhir sekali memberi penekanan kepada sekular dan agama. Akhirnya, kehendak Zakbah yang mahu mewujudkan universiti di Tanah Melayu untuk orang Melayu dan Muslim terkabul pada 1983, yang mana lahirnya Universiti Islam Antarabangsa setelah sedekat Zakbah kembali ke rahmatullah. Sekian daripada saya. Seterusnya, rakan saya Razin Zafri akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya Razin Zafri bin Jamiza akan meneruskan tentang penerangan mengenai perjuangan Zakbah di dalam ekonomi. Dasar pemikiran Zakbah tentang ekonomi. Dasar pemikiran Zakbah tentang ekonomi ialah kemunduran orang Melayu daripada segi kebendaan dan rohani jika ditinjau pelibatan Zakbah dalam memperkatakan masalah ekonomi Melayu di sepanjang penulisannya. Zakbah ialah salah seorang penulis yang serius dan peka tentang perkara tersebut. Kematangan pemikiran Zakbah tentang masalah diperkatakannya jelas daripada penggunaan beberapa istilah mencerminkan keadaan tersebut. Antaranya ialah kemunduran, kejatuhan dan kelemahan. Mulai tahun 1927, Al-Ikhwan terbitan bulan Mac ke Mei, beliau menggunakan istilah kemunduran yang sering digunakannya sebelum itu. Definisi kemiskinan Zakbah meliputi banyak aspek, iaitu kebendaan dan kerohanian dan lain-lain lagi. Pada pandangan Zakbah, kedua-dua aspek tersebut ialah menerangkan tentang kemiskinan orang Melayu, yang terutamanya kemiskinan perangai. Menurut beliau, kemiskinan perangai ini perlu diubati terlebih dahulu. Seandainya penyakit ini tidak sembuh, nescaya orang Melayu tidak akan berubah dan terus kekal dalam keadaan kemiskinan yang tidak mempunyai sebarang kekuatan ekonomi. Oleh itu, berhubungan dengan kekuatan ekonomi ini, beliau menyatakan bahawa kekuatan ekonomi amat penting untuk mendapatkan kejayaan dan kebebasan bangsa daripada terjerumus di dalam lembah kemiskinan. Perhatian yang diberikan oleh Zakbah terhadap faktor-faktor bukan ekonomi. Zakbah memberi perhatian kepada faktor-faktor bukan ekonomi dalam analisis deskriptif. Beliau tidak pernah merujuk mana-mana teori ekonomi yang tertentu hanya sebabkan beliau tidak pernah bersekempatan mengenalinya. Faktor ini mungkin menyebabkan beliau melihat bahawa kemiskinan ini meliputi serba-serbi, yang mana menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang kelemahan etikat agama orang Melayu serta kemunduran pendidikan dan bahasa orang Melayu. Sebagai contoh, beliau merujuk kepada buktinya wujud kemiskinan rohani dan jasmani mereka kerana orang Melayu dari dulu hanya dan tidak pernah berubah dan hanya bertani saja mengikut apa yang telah disusun oleh kerajaan British pada waktu itu. Hal ini menyebabkan minda mereka tidak terbuka dan hanya dikatakan sebagai katak di bawah tempurung. Seterusnya, jika ditinjau dari keseluruhan pemikiran Zakbah mengenai ekonomi, didapati beliau menekankan jelas terhadap soal keadilan. Orang Melayu tidak seharusnya dinafikan hak untuk menikmati hasil kekayaan di tanah air mereka sendiri, tetapi pemikiran seumpama ini bersifat anakronistik kerana kerajaan kolonial British mempunyai agenda sosialnya sendiri, iaitu memisahkan di antara golongan Cina, India dan Melayu, yang terutamanya golongan Melayu ini lebih kepada pertanian. Seterusnya,
beberapa susunan Zabah supaya Melayu terlibat dalam aktif bidang pekerjaan sendiri tanpa perniagaan bersifat progresif menerusi zamannya menurut Ungku Abdul Aziz yang telah mendengar perkara itu daripada Zabah sendiri. Pemikiran Zabah juga menyerupai konsep penyusunan semula masyarakat serta pembasmian kemiskinan telah menjadi terus penting di dalam dasar ekonomi baru di Malaysia. Sekian itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Razin atas pembentangan itu tadi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan berkaitan perjuangan Zabah dalam keagamaan. Perjuangan Zabah dalam keagamaan Malaysia. Pendidikan agama Zabah. Pada zaman kecilnya, Zabah mendapati pendidikan agama yang sempurna walaupun pengajiannya bersifat tradisional. Beliau juga berjaya menguasai asas-asas bahasa Arab. Pengetahuan tentang agama ini sejajar dengan kehendak ayahnya dan keperluan adat Linggi. Dari segi keagamaan, Zabah telah melibatkan diri dalam gerakan kaum muda di Tanah Melayu. Beliau juga bukan sahaja menerima orientasi fahaman reformis kaum muda sekadar untuk amalan peribadi, tetapi turut terlibat aktif mendakwah fahaman tersebut dengan caranya tersendiri dan penuh dedikasi sepanjang hayatnya. Pandangan Zabah terhadap agama Islam dalam kalangan Melayu. Pada pandangan Zabah, masalah terbesar dalam kalangan orang Melayu walaupun sudah 600 tahun memeluk Islam adalah mencampur adukan ajaran Islam dengan kepercayaan yang dikatakan sebagai bid'ah dan khurafat. Ini menjadi sebati dengan orang Melayu dan keislaman mereka. Orang Melayu masih mengamalkan dan mempercayai ilmu guna-guna tangkal upacara korban dan sebagainya yang kadang-kala jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kesemua ini berlaku kerana menurut Zabah, orang Melayu tidak memahami konsep iman dan ajaran Islam yang sebenarnya. Akibatnya, keyakinan serta amalan mereka terpesong. Orang Melayu menerima ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah hanya sebagai ajaran ibadat semata-mata, bukan mencukupi aspek-aspek kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Tegasnya, ajaran Islam dalam kalangan orang Melayu hanya terbatas kepada membaca Al-Quran, sembahyang dan puasa. 3. Penekanan dan pendirian Zabah dalam menguatkan agama Islam. Zabah memberi penekanan yang kuat kepada peranan akal dan kepentingan ilmu serta pengetahuan. Hal ini menyebabkan beliau sering menyeru masyarakat Melayu supaya berjihad, dan salah satu jihad itu mengamalkan ijtihad dan menolak amalan taklid. Menurut Zabah, masyarakat Islam mestilah berijtihad kerana itu suatu tuntutan adil dan berfaedah bagi keselamatan dan kemajuan manusia dalam dunia yang serba maju dalam serba-serbinya. Sebaliknya, jika pintu ijtihad ditutup, berarti masyarakat Melayu menutup pintu kemajuan dan memaksa manusia Melayu bersifat mati. Pendirian Zabah tentang ijtihad dan menolak amalan tahlid menepati asas perjuangan gerakan reformis Islam, sama ada di Timur Tengah atau di India dan juga di Indonesia. Berdasarkan pemahaman yang jelas tentang lunas-lunas perjuangan pergerakan reformis Islam, Zabah meneruskan jihad dan ijtihadnya dalam menangani diikuti melalui pemikiran kegiatan sosialnya sama ada di bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Sekian daripada saya, Zahirul Iman. Seterusnya, Aris Zakwan akan meneruskan pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Zakwan bin Abdul Aziz dan saya ingin sambung pembentangan tentang perjuangan Zabah dalam politik Malaysia. Poin yang pertama adalah aspek perjuangan politik Zabah. Dalam perjuangan politik, pemikiran Zabah merangkumi 3 aspek penting, iaitu yang pertama adalah sikap anti-raja dan pembesar Melayu. Yang kedua adalah anti penjajah British dan yang ketiga adalah perjuangan pembebasan tanah Melayu. Zabah mahukan masyarakatnya berpegang teguh kepada ajaran Islam sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Beliau hendak melihat
mereka mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan akhirnya bebas daripada sebarang belenggu penjajahan rohani dan jasmani. Dari segi politik, Jangan Zakbar adalah satu perjuangan pembebasan daripada belenggu British. Untuk poin yang kedua, didikan Zakbar terhadap golongan raja dan pembesar Melayu. Pada dasarnya, Zakbar mengkritik sinis golongan raja dan pembesar Melayu atas dua sebab. Yang pertama adalah mereka kudeta penjajah British panjang zaman penjajahan, dan yang kedua adalah sikap mereka selalu kolaboratif terhadap masalah kemiskinan rohani dan jasmani yang dihadapi oleh orang-orang Melayu. Pada pandangan Zakbar, raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu yang berada pada hierarki sosial dan politik tertinggi dalam masyarakat harus menjadi pelindung dan pembela rakyat. Zakbar mahukan raja-raja dan pembesar Melayu membantu orang Melayu mencapai kemajuan dalam pelbagai lapangan sesuai dengan perkembangan zaman pada abad ke-20. Untuk poin ketiga adalah kritikan Zakbar terhadap penjajah Inggeris. Kritikan Zakbar tertumpu kepada dasar sosial, ekonomi dan politik penjajah Inggeris hadir dalam semua penulisan Zakbar, termasuk dalam penulisannya tentang aspek agama, pendidikan dan kemiskinan. Dalam mengkritik penjajah Inggeris, Zakbar menunjukkan dua pendirian utama, iaitu merujuk kepada agama mereka yang disifatkannya sebagai orang Nasrani dan orang kafir. Dalam hal ini, Zakbar berpendapat agama Nasrani memainkan peranan dalam proses perluasan kuasa pihak penjajah. Setelah Inggeris menjajah sebuah negara, golongan mubalik Kristian bergerak aktif dan kegiatan mubalik ini menghalang masyarakat Melayu membenarkan anak mereka memasuki sekolah Inggeris pada awal abad ke-20. Yang kedua adalah merujuk sifat kerajaan Inggeris yang ingin menakluk dunia dan kerajaan negara lain. Dengan kata lain, dalam aspek ini Zakbar merujuk fahaman kolonialisme dan imperialisme Inggeris. Zakbar menganggap kedua-dua itu sebagai musuh ketat Islam. Poin yang keempat adalah pendirian Zakbar dalam perjuangan mencapai kebebasan orang Melayu. Pendirian Zakbar dalam perjuangan mencapai kebebasan orang Melayu harus memiliki dan memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi serta kemajuan dan kekuatan dalam pelbagai bidang. Dengan ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Islam dan tertunda perkembangan semasa, orang Melayu akan berjaya membebaskan diri dan negara ini daripada cengkaman penjajah. Untuk poin yang kelima adalah pelaksanaan idea penyatuan bangsa Melayu. Zakbar telah memulakan pelaksanaan idea penyatuan bangsa Melayu ini pada 1921. Dalam tahun tersebut, sebagai usaha awal, penyatuan orang Melayu tertumpu kepada pelajar-pelajar dan bekas pelajar-pelajar MCDK. Dalam tahun 1923, beliau menubuhkan The Malay Literary Association Kuala Lumpur. Persatuan ini gagal bergerak cergas kerana kegiatannya disekat oleh pihak okupansi Inggeris. Tetapi dengan wujudnya persatuan tersebut, satu proses penyatuan dalam kalangan anak Melayu berpendidikan Inggeris telah dimulakan dan golongan yang sama akhirnya melahirkan Persatuan Guru-Guru Melayu. Persatuan Guru-Guru Melayu memainkan peranan dalam kesinambungan perjuangan Zakbar menentang Inggeris. Untuk golongan bukan guru ini telah ditubuhkan pula Sahabat Pena. Selepas Perang Dunia Kedua, kesedaran politik yang dicetuskan oleh Sahabat Pena memudahkan orang Melayu bersatu dalam menghadapi cabaran politik zaman tersebut, khususnya menentang rancangan Malayan Union pada 1946. Dalam 1945, Zakbar telah dilantik menjadi yang dipertua Persatuan Melayu Selangor. Untuk poin yang terakhir iaitu poin yang ke-6, tertubuhnya UMNO ketika Kongres Melayu Setanah Melayu. Persatuan Melayu Selangor juga terlibat dengan aktif untuk mengadakan Kongres Setanah Melayu bagi membincangkan masalah politik bangsa Melayu. Untuk tujuan ini, Zakbar dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur. Akhirnya Kongres tersebut berjaya diadakan selama 4 hari. Sebaik saja Kongres bermula pada 1 Mac, Zakbar mencadangkan nama Datuk Khan untuk menjadi pengerusi. Dalam Kongres ini juga tertubuhnya UMNO. Dan pada hari kedua pula, Zakbar dilantik sebagai anggota jawatan kuasa penggubal rang piagam UMNO. Sekian sahaja daripada saya dari kumpulan 1. Terima kasih.